Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Sarawak telah menunjukkan kematangan politiknya dengan mengamalkan toleransi dalam pengagihan kuasa antara parti komponen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiada negara dalam dunia mengamalkan kaedah politik seumpama itu yang beliau sifatkan sebagai satu formula unggul. Barisan Nasional BN Sarawak membuat pemilihan calon secara demokrasi dan bukannya secara jalanan. Formula Tok Nan ini, formula Ketua Menteri Sarawak ini adalah formula yang unik yang harus difahami oleh rakyat Sarawak sebab demi kepentingan rakyat Sarawak, calon-calon BN terus adalah merupakan calon-calon yang mendapat restu Barisan Nasional dari pucuk pimpinan yang harus disokong, yang harus dimenangkan kerana mereka akan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Sarawak. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap demikian pada majlis bersama rakyat di rumah Josh Jungut di Pakan Sorike. Beliau turut mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM200,000 bagi membina gelanggang futsal untuk manfaat lebih 10,000 penduduk di situ. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Pakan akan lebih pesat membangun sekiranya wakil rakyat kawasan itu mempunyai pendirian yang sama dengan kerajaan persekutuan. Justru beliau berharap penduduk Pakan tidak tersalah pilih wakil mereka pada 7 Mei ini. Pada PRU Dun Sarawak ke-11, calon BN Tan Sri William Mawan akan mempertahankan kerusi itu dalam pertandingan 3 penjuru menentang calon DAP dan bebas. Inisiatif peruntukan RM200,000 yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi pembinaan gelanggang futsal di Pakan Sarike disambut baik penduduk tempatan. Penduduk menyifatkan pembinaan gelanggang futsal itu tanda keprihatinan kerajaan terhadap golongan belia. Saya rasa gembira kerana ini yang pertama Timbalan Perdana Menteri datang di kawasan Nanganan Sang Rumah Jos dan dia ada mengeluarkan RM200,000 pakai buat padang futsal 7 buah rumah panjang. Rumah Jos, rumah Pati, rumah Jah, rumah Buing dan rumah Cabuk dan rumah Jambu. Walaupun Timbalan Perdana Menteri hanya melakukan lawatan singkat ke 7 buah rumah panjang di Pakan, namun amat bermakna bagi penduduk. Sama ada pihak Barisan Nasional atau parti lain, masing-masing sudah mengetahui kemampuan dalam menunaikan janji yang terdapat dalam manifesto. Bagi Naib Presiden Kanan PBB, Datuk Amar Douglas Uga Embas, manifesto BN lebih jelas kerana berlandaskan pencapaian sebelum ini. Paling ketara apabila Tan Sri Adnan Satem telah banyak melaksanakan lebih 50 prinsip dan tindakan untuk kesejahteraan rakyat Bumi Kenyalang. Kalau kita melihat masa-masa yang lepas, kita memang menentukan janji ditepati. Bagi saya, kita tidak ada masalah untuk menepati janji kerana kita memang sudah ada program-program yang diluluskan untuk 5 tahun yang akan datang. Beliau yang juga Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi serta calon bagi Dun Bukit Saban ditemui pada program transformasi pekebun kecil bertempat di Rumah Aweng Merindun di Lubuk Antu. Kawasan pedalaman di negeri ini akan terus diberi perhatian dan tidak akan sesekali dipinggirkan dari arus pembangunan. Kerana itu, yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mahu kerjasama seluruh rakyat bagi membangunkan sesebuah kawasan. Jelasnya, rakyat yang berbilang kaum dan pelbagai latar belakang perlu lebih bersatu padu dalam mendukung usaha kerajaan bagi membangunkan kawasan selain menyediakan peluang perniagaan dan pekerjaan kepada penduduk tempatan. Beliau memberi contoh Pekan Tatau merupakan sebuah pekan yang kecil pada masa kini namun mempunyai potensi yang tinggi untuk dibangunkan khususnya dalam industri pengeluaran kayu atau perkilangan yang membolehkannya menjadi sebuah pekan yang moden di masa akan datang. Untuk itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib mahu rakyat mengubah cara pemikiran dalam menerima perubahan dan pembangunan ke arah usaha menikmati pembangunan berterusan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Masjid Baharu Daerah Tatau di Bintulu. Projek berkenaan dijangka menelan kos sebanyak RM7 juta di tapak seluas 0.1 hektar.
Melihat pada latar belakangnya, Kabong sebuah kawasan pesisir dalam pentadbiran bahagian betong dengan rata-rata penduduknya terdiri daripada pekebun dan nelayan. Seperti kawasan luar bandar lain di Sarawak, Kabong tahun demi tahun turut mengalami perubahan dalam aspek pembangunan. Namun agenda pembangunannya pada masa akan datang dijangka dapat dipacu dengan lebih pantas dan lancar. Kita ikuti laporan bersama wartawan Rosita Ampung. Jangkaan pembangunan yang lebih tersusun, pantas dan teratur untuk kawasan Kabong sebenarnya bertitik tolak daripada usaha penubuhan Kabong sebagai sebuah daerah pentadbiran yang baharu pada tahun lepas. Dan bukan itu sahaja, Kabong yang sebenarnya sinonim sebagai perkampungan nelayan merupakan kawasan baharu yang diwujudkan hasil persempadanan semula Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kedua-dua faktor ini dijangka mengubah lanskap pembangunan fizikal dan ekonomi Kabong kerana tujuan utama penubuhannya sebagai sebuah daerah baharu untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkesan dan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Rancangan pembangunan juga akan lebih fokus selari dengan hasrat penduduk Kabong yang inginkan limpahan kemakmuran mengalir ke kawasan mereka. Mungkin itu nak barang nak dipelah oleh kerajaan memang banyak tu dah. Maupun jambatan kampung dah macam-macam lagi. Mau ada pedang bola belum siap. Semua ada. Nak selalu kurang kami situ. Air tu selalu kurang. Bunyi je ada air. Tapi tak ada air. Sekarang pun ada perubahan juga. Tapi dalam masa jangka tu perubahannya belum ketara lagi juga. Belum banyak lagi. Sebab sige situ kemudahan kami pun sige pun bank kami belum ada juga. Ya apa susah kami Kabong tu nak pergi sesiap pun nak gaji pun apa-apa pun nak klaim mesti pergi ke kampung yang. Yang susah kami juga. Dan api air. Air, elektrik. Mudah. Air kadang ada, kadang si lah. Kadang tengah malam baru ada. Berbanding tahun 1980-an hingga 1990-an, akses jalan raya ke Kabong ketika ini jauh lebih mudah dan selesa. Terdapat dua alternatif untuk ke Kabong, sama ada melalui jalan utama Pen Borneo atau jalan pesisir dari Pusa ke Sesang. Sistem jaringan jalan raya yang bertambah baik telah mewujudkan satu pemandangan menarik sepanjang jalan dengan menyaksikan banyak kawasan dibuka untuk aktiviti pertanian. Sebagai sebuah kawasan perikanan, beberapa kemudahan juga telah diwujudkan dan perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh para nelayan. Ini termasuklah kompleks mini pendaratan ikan LKIM Kabong yang telah beroperasi sejak 2010 dan pasar nelayan Kabong. Kabong salah satu perkampungan nelayan yang terawal. Okey, kita memang tak nafikan. Sebab sekarang ni pihak LKIM, Persatuan Nelayan telah memberi pelbagai bantuan. Bantuan yang berupa seperti bot, enjin dan kelengkapan menangkap ikan. Okey, selain daripada itu kita juga membantu golongan usahawan seperti PPHP, Pusat Pemprosesan Hasil Nelayan. Mendapatlah ada ditambah dengan pelbagai bantuan lagi lah. Sebabnya lagi kurang pendapatannya, walaupunnya boleh dikata orang nak nyawa-ribu ya, yang kecil-kecil ya lagi mau ditambah gitu. Sebab masalah tidak lagi banyak lagi nelayan yang memerlukan bantuan lah. Potensi lain Kabong tentunya dalam sektor pelancongan kerana ia mempunyai pantai-pantai yang cantik seperti Pantai Tanjung Kembang, Pantai Alit dan Pantai Gerigat sesuai untuk aktiviti riadah. Sejajar transformasi pembangunan luar bandar yang sering diperkatakan sejak akhir-akhir ini, penduduknya dengan pemilih berdaftar bagi Dun Kabong kira-kira 9,000 orang amat mengharapkan agar Kabong tidak dikecualikan daripada radar perancangan pembangunan negeri. Rosita Ampong, Berita RTM. Setiap kali pilihan raya, Pasar Kapit pastinya akan menjadi tumpuan orang ramai sejak dari hari penamaan calon hingga ke hari mengundi. Sekitar Pekan Kapit pula mula dihiasi dengan pelbagai bendera parti-parti yang bertanding. Tinjauan RTM mendapati pekerja-pekerja parti memasang bendera dan poster kempen dengan lancar dan tenang.
Namun hari pertama kempen agak suram dan aktiviti penduduk berjalan seperti biasa. Malah tinjauan ke beberapa kawasan rumah panjang juga mendapati belum banyak bendera dan poster dipasang. Selain orang ramai mengharapkan aktiviti berkempen diadakan secara aman dan harmoni, mereka juga berterima kasih kepada kerajaan yang telah membawa pembangunan ke Kapit. Anak gue yang mai perintah jaya kaya aku ni. Mai ada hospital, dia gaya diutus ya, kita bayar aku, dia bayar RM200 ni. Dia mai ubat hari hospital saya aku begantang, ada bayar, mina bayar RM1 aja aku ni. Perintah dah ulun je, lama kita segi bapai bina perintah. Kami anak lama Datuk Denan tu sudah menjadi perintah. Kami berasanya mai. Semua tekad kadadu ke magah mancang ni. Takut segi minta kita iban sabar lah. Di macam kuda temu anang terjun renyak lebihnya tinggi. Majlis Amanah Rakyat MARA akan membina sebuah kolej latihan dan pendidikan bertaraf diploma di daerah lawas. Menurut pengurusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Tan Sri Anwar Musa, pembinaan kolej itu nanti akan membuka lebih ruang untuk anak-anak sekitar daerah lawas menikmati pendidikan dan latihan bertaraf tinggi daripada MARA. Selain itu, katanya MARA akan menyediakan kota khas untuk anak-anak lawas yang mempunyai kelulusan baik dalam peperiksaan SPM daripada 5 kredit hingga 7 kredit untuk mengikuti latihan kemahiran di universiti-universiti terkemuka di Jepun dengan tajaan sepenuhnya oleh MARA. MARA juga akan menawarkan kepada 10 hingga 20 orang pelajar di daerah lawas untuk dijadikan anak angkat pelajar pintar untuk dibimbing penuh hingga mereka melanjutkan pelajaran ke universiti. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Mesra Bersama Rakyat dan penyerahan geran PIBG dan bantuan beg serta alat tulis untuk sekolah-sekolah daerah lawas di Bandar Lawas. Dalam pada itu, bagi membantu usahawan tempatan khususnya perusahaan kecil dan sederhana, MARA juga akan mendirikan sebuah pejabat kekal di lawas untuk membantu dalam aspek latihan. Hadir sama pada majlis itu Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang menyampaikan replika cek berjumlah RM36,000 untuk sekolah-sekolah rendah dan menengah daerah lawas selain RM43,000 untuk daerah limbang, sumbangan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. Seramai 200 orang pelajar daripada 26 sekolah di daerah lawas menerima bantuan beg dan alat tulis pada majlis tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak merasmikan Balai Raya di Taman Desa Wira, Jalan Batu Kawah Kuching pada 7.50 malam. Sementara itu, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan menghadiri Memorandum of Understanding MOU antara Kerajaan Kalimantan Utara dan Sarawak Energy di Hotel Hilton Kuching pada 7.30 malam. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali seketika nanti.